Silakan. Tan Sri Yang Dipertua, saya memilih untuk datang membentangkan sendiri sebagai langkah menghormati dasar reformasi parlimen dan mengangkat martabat Dewan Negara kepada tangkap yang sewajarnya. Saya juga sedar inilah kali pertama seorang Menteri Kewangan atau Perdana Menteri datang hadir untuk membentangkan satu rangka undang yang penting untuk pertimbangan ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Dewan Negara. Semalam Dewan Rakyat telah sebulat suara meluluskan rangka undang-undang atau belanjawan madani yang kita bentangkan, dan ini satu perkembangan baik setelah berlaku perbahasan dan teguran atau pandangan yang agak panjang. Belanjawan madani 2023 ini dirumuskan sebagai langkah untuk menghadapi tantangan semasa yang mencakup soal ikhtisas, tata kelola pentadbiran, langkah pemacuan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Saya rumuskan apa yang telah dibentangkan dulu, selain daripada beberapa kebijakan baru yang akan diumumkan pada hari ini tentang hutang dan liability negara yang mencecah 1.5 triliun ringgit, iaitu lebih 81% daripada KPDNK bagi tahun 2023. Sebab itu bila ada ahli yang berhormat dari pembangkang mengusulkan apa salahnya kita pinjam lagi untuk bantu rakyat, kita tidak bersetuju kerana ini adalah satu tindakan cadangan yang tidak bertanggungjawab, membebankan generasi akan datang untuk membayar hutang yang terlalu besar. Kita rumuskan bahawa di antara isunya selain daripada krisis ekonomi dan COVID-19 adalah kerana kelemahan tata kelola, ketirisan dan rasuah yang kita anggap sudah menjadi barah dan sistemik. Oleh demikian, dalam beberapa kerangka kita tekankan belanjawan ini supaya berlandaskan 3 tekad. Pertama, tentunya belanjawan negara harus menjurus kepada usaha, kebijakan, langkah pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulih keyakinan. Ada yang mempersoalkan apa hubungan tata kelola ataupun governance dengan belanjawan. Jawapan saya ialah bahawa dalam beberapa langkah dan bantuan, termasuk subsidi, jumlah ketirisan itu terlalu tinggi. Dalam beberapa langkah perolehan tanpa tanda, iaitu rundingan terus, dalam beberapa aspek yang akan saya sentuh, kehilangan dana itu juga mencecah puluhan bilion ringgit. Maka untuk menyelamatkan ekonomi negara, reformasi institusi dan tata kelola itu kita anggap penting. Ketiga adalah keadilan sosial untuk menyederhana kesenjangan. Pertama, kerana jumlah kemiskinan tegar mencecah hampir 130,000 dan kesenjangan terus melebar. Sama ada di kalangan Bumiputera sendiri atau Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Jadi sebab itu beberapa langkah atau kebijakan baru harus diperkenalkan. Untuk merumuskan kita pendekatan dasar belanjawan yang dianggap masih mengembang, iaitu memperuntukkan 388.1 bilion ringgit, 289.1 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 99 bilion ringgit bagi belanja pembangunan, termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Ini catatan belanja pembangunan yang agak tertinggi. Maka iltizam kita ialah mengurangkan defisit fiskal kepada 5% ketimbang 5.6% tahun ini. Tan Sri Yang Dipertua, keputusan untuk mengurangkan defisit ini kritikal untuk memulihkan keyakinan pelaburan dalam, domestik dan juga luar negara. Dan keduanya, dia mempamerkan satu sikap
pengurusan kewangan yang lebih bertanggungjawab. Dan kita menjangka kalau trend ini berterusan, kita dapat mencapai defisit yang dianggap terkawal sekitar 3.2% menjelang 2025. Saya akan cerakinkan beberapa kebijakan khusus dalam pembentangan ini untuk mengelak pengulangan hal-hal yang telah disebutkan, melainkan menjawab keresahan atau kegelisahan dan juga memperkenalkan beberapa kebijakan ataupun pengumuman baru. Keputusan kita adalah memberikan perhatian kepada peniaga mikro, kecil dan sederhana, PMKS, dan yang paling banyak terkesan daripada langkah ataupun wabak COVID-19. Maka untuk tahun taksiran 2023, kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan pada 17% daripada 17% kepada 15%. 2% pengurangan. Ini dapat menjimatkan di antara RM3,000 hingga RM150,000 pembayar cukai PMKS. Kita tumpukan umpamanya dalam program pembangunan. Satu anjakan dari pendekatan lama ialah memusatkan perhatian kepada PMKS dan juga yang di bawah. Umpamanya, saya telah tekankan, kita mahu kenal Kuala Lumpur ini bukan sahaja dengan Twin Tower dan bangunan indah gemerlapan, tetapi juga gerai, warung dan restoran kecil yang indah dan bersih. Sebab itu, seluruh mali-mali pembandaran, sama ada di bawah persekutuan atau negeri, diminta mendukung hasrat yang sedemikian. Umpamanya, kita gunakan peruntukan kewangan ratusan juta ringgit dan termasuk 50 juta ringgit membina baru dan menaik taraf 3,000 gerai dan kios. Ini secara spesifik sebagai kemudahan penjajah kecil dan 176 juta ringgit menaik taraf premis kemudahan perniagaan di bawah MARA, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, PUNB dan UDA. Beberapa langkah lain termasuk kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk memanfaat usahawan PMKS itu keseluruhannya bernilai 40 bilion ringgit. SJPP, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan, turut sedia menjamin sehingga 20 bilion ringgit pinjaman PKS, terutama yang melibatkan sektor tumpuan seperti teknologi tinggi, pertanian dan pembuatan. Kita sering hampir setiap tahun dan baru-baru ini kian bertambah bencana dan musibah bencana banjir. Maka sebab itulah kita setuju untuk meneruskan projek yang dulu diluluskan 15 bilion ringgit untuk tebatan banjir, tetapi kaedahnya bertukar. Ini Tan Sri Ketua, saya memilih untuk menjelaskan kerana ada yang mengatakan kita batal, kita sambung. Tak betul. Yang dibatalkan itu keputusan rundingan terus. Yang disambung itu adalah tender, proses tender. Jadi tidak benar mengatakan kita ini membatalkan kemudian meneruskan. Dia membatalkan, saya jelaskan sekali lagi, itu rundingan terus kerana kos terlalu tinggi. Bila tidak ada tender, rundingan itu hanya terletak kepada beberapa pegawai, tentunya atas fatwa dari atas. Dan ini yang berlaku. Sebab itu dengan projek yang sama, kita boleh jimatkan 2 bilion ringgit. Dan kerana penjimatan itu, kita tambah 2 projek tambahan, satu di Johor dan satu di Sungai Golok, Kelantan. Walaupun, ya, ini menunjukkan bahawa tata kelola dalam kerajaan keras menentang penyelewengan dan rasuah itu
akan dapat bantu menambah projek rakyat dan mengurangkan beban rakyat. Oleh itu, selain daripada 10 projek tempatan banjir, saya tanpa mengira negeri walaupun ada tuamahan yang berterusan bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan ini memilih untuk menekan negeri-negeri yang tidak menyokong kerajaan perpaduan. Tidak benar sama sekali, dan saya akan baca umpamanya jumlah peruntukan kepada negeri-negeri termasuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah itu lebih daripada semasa mereka memerintah 3 tahun. Jadi oleh yang demikian saya harap fitnah seperti ini dihentikan dan Dewan Negara boleh tunjuk satu contoh yang baik di mana kritikan dibenarkan, teguran, dan saya bersedia untuk membuat pindaan penyesuaian setelah mendengar pandangan teguran, tetapi fitnah ini tidak boleh diteruskan. Dan fitnah ini kadang-kadang daripada pemimpin besar, termasuk ketua parti, yang menyatakan bahawa zalimnya Menteri Kewangan ini kerana menindas dan tidak memberikan peruntukan kepada negeri-negeri, atau melewatkan atau mengurangkan. Semua fakta itu salah. Jadi kalau pun kita guna hujah Quran, hujah hadis, dan kita berpakaian nampak seperti seorang ulama, tetapi kalau kita buat kenyataan begini, tanggungjawab saya menjawab, bukan untuk menyerang ulama, tapi menyerangkan fakta yang salah, kerana ia bertentangan dengan semangat tata kelola dan kebenaran. Dan untuk mempercepatkan proses, saya tidak akan gunakan kaedah sama proses perolehan, kerana dalam menghadapi masalah tempatan banjir ini dia mendesak. Oleh demikian, seluruh proses itu dipercepatkan. Tender diteruskan, tapi proses dipercepatkan kerana tender projek harus dimulakan selewat-lewatnya akhir Jun tahun ini juga. Dan kita tambah 250 juta ringgit untuk NADMA, dan beberapa keputusan lain, kelulusan, termasuk untuk Kelantan, Terengganu dan Johor yang telah saya umumkan bulan lalu. Kita ada masalah juga tentang hutan, dan sampai hari ini semalam pun masih ada berita tentang pembalakan haram. Dan sebab itu kita telah bersetuju untuk menambah bilangan ranger di kawasan hutan kepada 1,500 orang dan mengutamakan juga orang asli untuk bekerja sebagai ranger dan veteran tentera dan polis yang melibatkan tambahan 50 juta ringgit. Dasar pelabaran baru Invest Malaysia Council itu telah diumumkan, dan di samping itu kita mahu perkembangkan sektor kewangan Islam. Malaysia pada peringkat awal dulu merupakan di antara pusat kewangan Islam yang terkenal. Tapi sekarang kita kalah kepada beberapa negara dalam persaingan yang hebat. Oleh demikian kita harus mengemukakan beberapa insentif dan kebijakan baru supaya kita dapat bukan sahaja menggunakan kaedah Islam tetapi yang lebih progresif. Saya sebut di Parlimen baru ini, Tan Sri Nyata betul, tentang keperluan menilai semula pendekatan konvensional bank atau kewangan Islam yang hanya ditekankan tidak ada riba, tetapi tidak memenuhi maqasid syariah, iaitu tentang penyertaan yang lebih ramai, keadilan, dan ini pernah dikupas dengan begitu baik salah seorang pengasas Bank Islam, Najatullah Siddiqi, yang mengatakan elok dikaji semula supaya pendekatannya itu tidak hanya menghalalkan bank tetapi menetapkan agar bank itu dapat dilaksanakan secara yang lebih adil, lebih menyeluruh dan menarik penyertaan lebih ramai. Saya tekankan dalam isu reformasi institusi dan tata kelola baik ini, sebagai contoh tadi tentang tempatan banjir. Tetapi dalam usaha yang sama kita pendekatan institusi harus diperkemaskan dengan beberapa langkah termasuk dalam bidang pendidikan dan kesihatan. Maka tahun ini adalah pertama kali kita tumpukan pembaikan, baik pulih
sekolah-sekolah daif tanpa mengira sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah Cina atau sekolah Tamil, sekolah di kawasan orang asli, semuanya di bawah kategori daif itu harus dibantu, dan perbelanjaan untuk ini, untuk maksud tersebut dan juga untuk klinik-klinik yang daif mencecah 1.2 bilion ringgit. Ini kerana kita saksikan, saya percaya juga ahli yang berhormat tahu di beberapa tempat sendiri sekolah tak pernah dapati sekolah punya tandas yang lengkap. Ya, ada yang sekolah 6 tandas, 4 rosak. Pengalaman saya sama di Port Dickson. Saya percaya kalau beberapa kawasan lain di desa atau pedalaman lebih teruk lagi. Sebab itu kita harus beri tumpuan ke arah itu. Salah satu masalah yang berbangkit setelah wabak COVID-19 ini ialah soal jumlah yang muflis. Sebab itu saya telah umumkan jumlah yang muflis kalau hutangnya itu RM50,000 ke bawah tidak lepaskan sama sekali. Yang selainnya jumlah hampir keseluruhannya itu RM260,000 akan diselesaikan melalui Akta Insolvensi 1967 supaya secara automatik pada masa yang singkat boleh dilepaskan dan mereka boleh mencari jalan dan pekerjaan, melainkan kes-kes yang dianggap bermasalah atau masalah besar. Wanita dan kanak-kanak juga diberi perhatian jabatan dengan kewujudan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak yang baru. Dalam sesi yang lepas di Parlimen, berulang kali saya sebut tentang keperluan konglomerat besar menjalankan tanggungjawab untuk meringankan beban rakyat. Maka saya telah hubungi umpamanya Bernas Tan Sri Said Mokhtar untuk membantu, dan beliau segera meluluskan 10 dan kemudian 50, 60 juta ringgit untuk pesawah yang umumnya dalam kategori miskin. Dan selepas itu beliau setuju supaya 30% daripada keuntungan bersih Bernas dipulangkan kepada pesawah. Ada ahli yang berhormat kemudian di Dewan Rakyat bangkit, mengapa saya menekan hanya kepada pengusaha Melayu? Ini saya tidak faham pemikiran begini. Ya. Pertama, tidak meneliti fakta. Keduanya, semua kes termasuk nak tolong orang miskin pun digunakan isu perkauman. Kenyataannya apa? Kita untung syarikat-syarikat produk getah, maksud yang kata glove, itu untung besar semasa COVID-19. Dan mereka telah diminta melalui sumbangan dan cukai makmur memberi sumbangan sebanyak 450 juta ringgit. Ini kebanyakan juga syarikat-syarikat Cina atau golongan etnik Cina. Jadi sebab itu saya tidak mengerti mengapa usaha bantu rakyat miskin itu disukarkan. Ya, berbalahan besar. Padahal dalam perbincangan saya dengan Tan Sri Said Mokhtar, dia tak timbul masalah. Saya bincang dengan dia. Ada bedanya kerana saya tidak minta uang untuk saya atau untuk parti saya. Jadi oleh yang demikian, dia boleh pindahkan kepada pesawah. Kalau saudara pilih untuk meminta 200 juta ringgit untuk parti saya, jadi 200 juta ringgit itu tak sampai kepada pesawah. Jadi saya pilih untuk sampaikan kepada pesawah. Itu dia anggap salah, nasiblah. Baik. Soal yang lain ialah syarikat-syarikat lain pun begitu juga. Tan Sri, yang betul saya telah mengumumkan umpamanya untuk TVET. Sekarang ini dikenali oleh kerajaan. Berapa jumlah? 500 lebih kurang. Kemudian berapa jumlah peruntukan? 6.7 bilion ringgit. Tetapi kesannya ada yang berhasil, ada yang kurang. Peluang pekerjaan 90%. Tetapi gaji majoriti RM2,000 ke bawah. Masih dalam kategori miskin. Sebab itu saya mengambil keputusan untuk mencadangkan kepada syarikat besar. Petronas telah memulakan di Batu Rakit, di Kimanis, dan kita minta diambil alih TVET di Pengerang. Kemudian Sunway, Berjaya, DRB Highcom juga
dan puluhan syarikat lain juga diminta supaya mengambil alih sebahagian atau sepenuhnya Tibet. Dia memberi latihan, dia pastikan bidang jurusan yang diperlukan sekurang-kurangnya untuk syarikat dia. Dan saya ucap terima kasih kerana hampir 50 syarikat yang terlibat, termasuk JLC dan JLIC. Dan untuk membantu, Perkeso menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan, khususnya TVET, sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan. Terkait soal pekerjaan, semalam saya bertemu dengan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, yang membangkitkan isu penindasan pekerja kerana tidak menerima bayaran gaji minimum, termasuk pekerja di bawah kontrak perkhidmatan kerajaan. Dan saya betul ini tidak boleh diterima sama sekali. Ya. Kerana kerajaan menetapkan gaji minimum, maka kontrak-kontrak kerajaan mesti pastikan ini dilaksanakan. Oleh demikian, saya tegaskan, ya, perintah gaji minimum RM1,500 telah dilakukan dan semua kementerian harus memastikan, ya, kontrak-kontrak kementerian, baik keselamatan sekolah atau hospital dan lain-lain, mesti menetapkan tanpa kecuali gaji minimum RM1,500 untuk pekerja dilaksanakan. Projek jendela RM725 juta bagi 3,700 buah sekolah dan 47 kawasan perindustrian. Kita juga telah mencadangkan supaya JLC termasuk Khazanah dan KWSP melabur dalam syarikat pemula tempatan yang inovatif dan berpertumbuhan tinggi dengan nilai pelaburan RM1.5 bilion. Ada isu lain tentang menoktahkan kemiskinan tegar. Saya sebut tadi, dalam kajian bulan Mac tahun ini, jumlahnya ialah 126,000 ketua isi rumah. Tapi saya berikan jumlah 130,000 kerana ada kemungkinan penambahan dalam beberapa bulan ini. Jadi saya bertekad untuk tahun ini, Malaysia harus catat rekod. Bukan gedung besar atau mercu tanda tinggi, tetapi membebaskan 130,000 keluarga dari kemiskinan tegar. Ada yang mempertikaikan, seperti mana yang Muhammad dengar, kononnya dalam Islam ini tidak mungkin. Saya ingat kita tak perlu layan pandangan dangkal begitu rupa, kerana pengalaman Khalifah Umar Abdul Aziz itu jelas. 2 tahun 3 bulan dapat basmikan kemiskinan tegar. Jadi kita sudah 6 dekad merdeka. Saya fikir tidak ada alasan lagi. Kerana kemiskinan tegar ni maknanya makan tak cukup, susu anak tak ada. Ya. Jadi saya bincang dengan rakan-rakan Jemaah Menteri, seluruh jentera kerajaan selain daripada peruntukan lain ditumpukan untuk menyelesaikan masalah ini dan sudah dikeluarkan dana bulan Januari dan 5 April berikutnya untuk melaksanakan peringkat awal dan alhamdulillah ada kejayaan dan saya yakin insya-Allah dapat kita selesaikan tahun ini dan ditambah dengan selain air kasih, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, di mana akan dipastikan supaya orang yang terlepas itu diberi bantuan atau modal seperti melalui tekun dan lain-lain supaya dia tidak kembali miskin tegar pada tahun berikutnya. Dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif, jumlah peruntukan kerajaan adalah RM64 bilion. Inilah yang saya sebut kebimbangan saya. Kerana kalau kita baca laporan Ketua Audit Negara, ketirisan itu besar, penyelewengan juga ada dan ini harus cuba dihentikan
Kerana kalau kebocoran itu tinggi, jumlah itu kan tidak sampai kepada kumpulan sasar. Sumbangan tunai rahmah bagi golongan B40, ya, fasa 1 seperti mana saya sudah umumkan, dan isi rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. STR, ya, sumbangan tunai rahmah akan membantu meringankan beban sara hidup hampir 9 juta penerima, atau bersamaan lebih 60% rakyat dewasa negara ini, dengan peruntukan disediakan hampir 8 bilion ringgit. Dan fasa kedua pembayarannya adalah 5 April, maknanya sebelum raya. Kita telah umumkan umpamanya bantuan untuk nelayan pesawah pekebun kecil. 3 tahun lalu tidak dinaikkan. Tetapi bantuan sehingga RM300 sebulan saya umumkan bulan lalu, iaitu RM300 sebulan bagi nelayan. Belanjawan 2023 juga berikan tambahan sumbangan tunai kepada pesawah padi RM200 sebulan untuk 3 bulan semusim. Kerajaan turut bersetuju menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan kepada pekebun kecil getah. Ini tambahan daripada yang diluluskan dalam belanjawan. Dan ini telah pun diumumkan. Yang baru yang saya ingin umumkan pada hari ini, pada Ahli Berhormat, ialah keadaan hidup rakyat miskin ini masih terasa. Jadi kita oleh demikian, dan dengan Ramadan dan Aidilfitri, saya minta Kementerian Kewangan teliti mana kohort yang tidak perolehi manfaat daripada pengumuman-pengumuman yang dibuat sebelum ini. Ya. Banyak penjawat awam, ada nelayan pekebun kecil, ada. Ya. Tetapi yang tidak termasuk dalam kategori ini ialah jumlah. Walaupun begitu, saya lihat masih ada masalah, terutama bulan Ramadan dan Aidilfitri. Maka saya bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri kepada 850,000 orang pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan sebanyak RM200 lagi tambahan daripada yang telah diumumkan. Ini akan menelan belanja RM170 juta. Jadi untuk dengan penambahan ini bermakna bantuan terbesar yang pernah diberikan oleh kerajaan kepada nelayan, pesawah dan pekebun kecil getah. Berhubung, tapi ada juga keluhan bagaimana dengan M40 yang kita tumpukan ialah pemacuan pertumbuhan, jadi T20 beroleh keuntungan. B40 mendapat segala kemudahan ini, tapi M40 terlepas. Sebab itu pada tahun ini 2023, kadar cukai pendapatan individu per mas tautin dikurangkan untuk M40 ini sebanyak 2%, melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM35,000 hingga RM100,000. Pengurangan ini dijangka dapat memberikan kira-kira 2.4 juta pembayar cukai dengan lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,300. Bagaimana pula dengan peruntukan kepada negeri-negeri? Saya telah sebut dan saya ingin tegaskan untuk pertimbangan ahli Dewan Negara, iaitu pada tahun 2023 kita naikkan untuk semua negeri termasuk Perlis, Terengganu, Kedah dan Kelantan. Untuk Perlis dinaikkan daripada 138 menjadi 154 juta.
Terengganu daripada 393.6 kepada 411.1 juta. Kelantan 331 kepada 351.5 juta dan Kedah daripada 458.1 kepada 512.1 juta ringgit. Kesemua negeri-negeri ini ditambah. Ya. Dan ini termasuk pemberian kepada kerajaan negeri berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesihatan hidup yang dinaikkan kepada 400 juta ringgit ketimbang 330 juta pada tahun lalu. Ya. Dan untuk empat-empat negeri ini, bagi peruntukan pembangunan, ya, yang tadi saya sebut bantuan kewangan, ini untuk pembangunan. Untuk Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis, dia naik daripada 5.6 bilion tahun lalu, bawah kerajaan. Lalu saya naikkan menjadi 6.2 bilion ringgit sekarang. Jadi saya harap dihentikan soal taumahan fitnah bahawa kita kurangkan atau kita anak tirikan. Tidak boleh, kerana saya menjadi Menteri Kewangan bagi rakyat Malaysia, bukan bagi negeri-negeri yang menyokong kerajaan perpaduan. Cuma bedanya ialah tumpuan Sabah Sarawak itu jauh lebih tinggi. Dan ini mula-mula dipertikai dan saya jelaskan, ya, kerana kadar pembangunan, kawasan pedalaman dan kemudahan-kemudahan asas itu terlalu daif. Sebab itu jumlah peruntukan di Sabah dan Sarawak itu, Sabah umpamanya 6.5 bilion ringgit dan Sarawak 5.6 bilion ringgit. Ya. Tapi harus kita lihat kenyataannya. Dan saya minta diteliti semula kaedah perjanjian MA 63, kerana perjanjian Malaysia 1963 itu telah dimeterai, ditandatangani oleh pemimpin utama negara pada ketika itu dan tanggungjawab kita adalah untuk melaksanakan dengan jujur. Sebab itu untuk mempercepatkan proses kelulusan projek di Sabah Sarawak, kita berikan peluang kepada mereka memutuskan sendiri. Peringkat awal ini 50 juta ringgit ke bawah itu diputuskan sendiri oleh Sabah dan Sarawak. Untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, masing-masing diperuntukkan 18.5 dan 17.7 bilion ringgit. Tapi saya nak jelaskan bahawa ini suatu yang merunsingkan kita kerana keupayaan kita, kesiapsiagaan kita dengan masalah kapal, helikopter, pesawat, tank, semua bermasalah. Dan ini banyak juga terkait dengan cara kaedah perolehan dulu. Saya telah meminta dan memanggil semua ketua-ketua di Kementerian Pertahanan dan menyatakan kaedah perolehan harus berubah. Kalau mau beli kapal, biar Navy memutuskan sendiri. Tentera laut lah, ya. Kalau kapal terbang, biar tentera udara. Tak payahlah orang politik campur tangan, tak payahlah banyak sangat ejen, dan dia putuskan dan kita teliti, dipersetujui dan G2G kita rundingkan. Dan ini akan menyebabkan kos dan menyelamatkan negara. Ya. Jadi janganlah anggap bila saya ambil tindakan tadi ini saya nak berdendam kepada sesiapa. Tidak. Tapi kita tengok keadaan. Kapal tak ada. Kapal yang berfungsi sekarang ni ada dua, dipanggil frigates, yang diluluskan pada tahun 1997 semasa saya jadi Menteri Kewangan. Yang lepas itu semua LCS semua terbengkalai dan lambat siap. Dan sebab itu kita tidak ada pilihan melainkan memberi pendekatan yang baru dan mengelakkan daripada campur tangan dalam isu perolehan ini. Untuk kegiatan Islam dan hal ehwal Islam ditambah keseluruhannya 1.5 bilion ringgit. Dan untuk menggalakkan kegiatan pendidikan Islam dan mengimarahkan masjid, saya naikkan allowance kepada 35,000 guru kafar menjadi RM1,100 daripada sebelumnya. Ini tambahan RM100 dengan peruntukan RM40 juta. RM600 kepada Imam Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, Guru Kafar dan Guru Takmir. 70,000 orang akan menerima sumbangan
yang melibatkan tambahan peruntukan 40 juta ringgit. Ada beberapa langkah lain bidang pengangkutan, pas perjalanan tanpa had, My 50 dan 150 juta ringgit untuk program SBST termasuk perluasan pelaksanaan program ke Bandar Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu. Untuk kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang bangkitkan soal perkhidmatan udara, kerana itu saja cara mereka boleh bergerak dari satu daerah ke daerah lain, maka kerajaan menyediakan tambahan peruntukan subsidi 209 juta ringgit pengangkutan udara untuk manfaat kelompok ini. Kementerian Pendidikan menerima peruntukan tertinggi iaitu 55.2 bilion ringgit ketimbang 52.6 bilion ringgit tahun 2022. Ini kerana fokus kita adalah pendidikan kesihatan. Dan ini termasuk naik taraf bangunan serta infrastruktur, sekolah daif dan kerja menyelenggara semua jenis sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Kita tambah juga rancangan makanan tambahan dan Kementerian Pendidikan Tinggi diperuntukkan 15.3 bilion ringgit tambahan daripada tahun 2022, 436 juta ringgit membaik pulih infrastruktur dan menggantikan peralatan usang yang tidak lagi ekonomik di IPTA. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan bermula 1 Mac 2023 sehingga 20%. Ini bagi meringankan beban kewangan peminjam yang terkesan. Kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam berpendapatan bulanan RM1,800 ke bawah untuk tempoh 6 bulan. Penangguhan ini boleh dibuat mulai 1 Mac. Yang baru yang saya nak umumkan pada hari ini ialah setelah mendengar keresahan yang disuarakan dan teguran kepada kerajaan, maka dengan ini saya bersetuju untuk melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM8,000 untuk simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional sehingga tahun 2024. Cadangan ini melibatkan kehilangan hasil kerajaan sekitar RM250 juta setahun dan memanfaatkan lebih 400,000 pembayar cukai. Dan saya Pertua, ini jumlah ini bukan jumlah B40, jumlah orang yang berdapatan agak lebih sederhana. Tetapi kerana maksudnya adalah pendidikan pertama dan keduanya belanja pendidikan kian meningkat, sebab itu kita beri kelonggaran ini. Rasanya Pertua, ada juga sekarang ini bangkit masalah yang berterusan tentang bertahun soal doktor kontrak yang ada ura-ura bantah terus. Dan saya ingin memberitahu Dewan bahawa Kementerian Kesihatan menerima peruntukan kedua terbesar RM36.3 bilion ketimbang RM32.4 bilion tahun lalu. Ini termasuk, ini penting, kita buat lantikan baru secara tetap dan kontrak lebih 1,500 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Untuk maksud ini RM1,500, kerajaan tambah RM3 bilion setahun. Jadi kalau kita nak selesaikan kesemuanya sekali RM4,000 yang dituntut, maka kita kena perlu RM10 bilion tahun ini. Maka tak mungkin. Sebab itu saya bagi jaminan tahun ini RM1,500, tahun depan atau berikutnya dalam tempoh katakanlah 3 tahun kita boleh selesaikan masalah ini. Masalah tertangguh sekian lama. Jadi tak boleh dibebankan kita dalam 1 tahun selesaikan semua. Tetapi RM3 bilion itu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Ya. Jadi kita akan terus beri keutamaan bagi pengisian jawatan perkhidmatan awam dalam sektor kritikal dalam bidang kesihatan dan pendidikan. Ya, ini perbelanjaan tambahan selain daripada yang saya umumkan ialah sehingga RM800 juta. Ya, jadi kita ada
3 bilion ringgit untuk 1,500 dan 800 juta. Jadi 3.8 bilion ringgit untuk maksud ini yang boleh dan mampu kita tampung untuk 1 tahun. Dan tak mungkin kita selesaikan semua masalah ini pada tahun ini sahaja. Ya. Ada beberapa kaedah lain yang kita perkenalkan untuk mengelakkan kesesakan di beberapa hospital. Ada yang menyebut di antara yang paling sesak adalah hospital Selayang. Jadi ada kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengadakan beberapa fasilitas tambahan dan juga memindahkan ke hospital swasta jika perlu. Skim perubatan madani iaitu memberi galakan kepada pengamal perubatan am swasta GP. Seperti mana pernah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. 120 juta ringgit disediakan. Maknanya kalau orang itu daripada kampung dekat ada klinik, dia pergi pada klinik untuk perubatan-perubatan biasa dan ditanggung oleh kerajaan. Ya. Tak perlulah semuanya bertumpu ke hospital. Ini pengumuman bau. Ya. Jadi saya dan sini betul-betul penghormatan besar kepada Dewan Negara. Kerana kalau ikut pengalaman lalu, tidak ada pengumuman baru di Dewan Negara. Itu sebab diistimewakan hari ini. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Pengumuman baru ini ialah Belanjawan 2023, skim Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP telah ditambah baik dengan meningkatkan dana jaminan pembiayaan daripada 3 bilion ringgit kepada 5 bilion ringgit untuk membantu pembeli rumah kali pertama, terutamanya mereka yang tidak berpendapatan tetap. Mulai 1 April 2023, kerajaan akan memperluaskan sasaran SJKP, Syarikat Jaminan Kredit Perumahan, bagi merangkumi kedua-dua golongan berpendapatan tetap dan tidak tetap untuk memiliki rumah pertama mereka. Ikhtiar ini akan memberi manfaat khususnya isi rumah dalam kategori B40 dan M40. Pengecualian sepenuhnya duty stamp bagi rumah bernilai RM500,000 ke bawah dan pengecualian duty stamp 75% untuk rumah bernilai lebih RM500,000 hingga RM1 juta. Ini soal peluang pekerjaan. Jadi kita mewajibkan semua pekerja sendiri untuk mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerja sendiri secara berperingkat. Ini kena menjamin masa depan mereka. Kerajaan menanggung 80% daripada nilai caruman per keso bagi mengurangkan bebanan dan menggalakkan pekerja sendiri membuat caruman dalam skim pekerjaan sendiri. Mulai April 2023, jumlah had pelaburan individu ASB, Amanah Saham Bumiputera dan Amanah Saham Bumiputera 2 ditingkatkan kepada RM300,000 ketimbang RM200,000 sebelumnya. KWSP terus dihebohkan oleh segelintir. Saya faham sebahagiannya ada kegelisahan, tetapi seperti mana saya sebut, tidak ada negara di dunia, faham ya? Tidak ada negara di dunia yang menggunakan wang simpanan pekerja atau pencen untuk keperluan semasa. Terkecuali zaman COVID. Saya tak salah, saya Australia, Kanada, New Zealand dan 1-2 negara lain. Dan selepas COVID, tidak ada negara lagi mengizinkan pengeluaran kerana ini menghukum mereka di hari tua dan menghukum keluarga mereka. Jadi semasa COVID, saya di antara yang keras mendesak kerajaan meluluskan kerana dia tidak ada pekerjaan. Bukan saya tidak ada pekerjaan, dia tidak boleh bekerja kerana PKP yang terpanjang di dunia. Jadi tidak boleh bekerja. Jadi oleh yang demikian, dia carilah dana dia yang disimpan. Tetapi bila keadaan sudah pulih, tidak boleh lagi kita gunakan pendekatan yang sama. Terutama kerana 70% daripada kumpulan ini punyai RM10,000 dan kurang, dan majoritinya Bumiputera dan Melayu. Jadi oleh demikian, kalau kita fikirkan kepentingan nasional, kita tidak politikkan hal ini. Tidak ada negara di dunia
tentunya ada alasan di munasabah mengapa dihalang. Ya, kerana kalau dia akan pencen 5 tahun, 6 tahun lagi, ada simpanan RM5,000 untuk keluarga, itu suatu keadaan yang sangat parah. Sebab itu kita ambil jalan keluar dengan meluluskan bantuan-bantuan tambahan RM200, RM400, seperti mana saya umumkan. Ya. Itu kaedah sekarang. Seperti mana saya sebut tadi, yang membenarkan pengeluaran dulu adalah Australia, Peru dan Chile. Tapi tidak diteruskan lagi. Dalam Belanjawan 2023 pada 9 Mac lalu, saya telah mengumumkan kemudahan untuk menggunakan baki simpanan dalam akaun 2. Itu lain. Ahli KWSP sebagai sokongan bagi mendapat pembiayaan daripada institusi perbankan kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan tunai. Saya diserang. Dia kata saya menggalakkan riba kerana bagi minta orang pinjam. Inilah masalah. Bacalah dulu kenyataan. Saya kata guna institusi kewangan dan kaedah pinjaman Islam dengan kadar perkhidmatan yang sangat rendah dan dana pokok itu tidak terganggu walaupun ada masalah yang kemudian dihadapi kerana bayaran itu daripada dividen kemudian. Jadi untuk maksud ini saya jelaskan kerana ada kes umpamanya dia ada RM1 juta, tetapi dia tak boleh keluarkan daripada akaun. Hanya dia ada masalah kerana anaknya belajar dan dia kena tampung pelajaran kos anak dia yang belajar di luar negara. Dengan kes-kes kecuali begitu, ya, saya dah minta KWSP memberi pertimbangan khas. Tapi tidak boleh diberikan sebagai satu kelulusan tetap kerana dia akan memberi masalah dan bebanan kepada KWSP dan kepada keluarga berkenaan. Baik, ini pengumuman baru. Sebab saya sebut tadi, Tan Sri Ketua, ada kategori bila teliti tidak dapat manfaat yang sama. Kategori ini adalah sukarelawan, termasuk rela, Angkatan Pertahanan Awam, sukarelawan polis dan sukarelawan bomba. Dia berbeza daripada pekerja tetap. Ya. Jadi sukarelawan ataupun polis bantuan itu tak termasuk. Ya. Tapi kategori sukarelawan ini 200,000 orang yang tidak mendapat manfaat. Jadi sukarelawan uniform, mereka juga hadapi masalah menjelang Aidilfitri, maka saya setuju untuk memberikan sagu hati kepada mereka sebanyak RM300 bagi setiap sukarelawan ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Termasuk rela ya, Mak Muhammad. Ya, rela, sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam, sukarelawan polis dan sukarelawan bomba. 200,000 orang, RM300 seorang. Sekali lagi, Tan Sri, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran mendengar dan mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Kullu am wa antum bi khair.